InsyaAllah kita ke kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Katakan ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashab rizam sya'ulahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard wa ittaqil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hendaklah bersegera kepada kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan kemarahan, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ila khairi ibtigha'a wajhillah wal maradati wa kubya sa'adim subhanahu wa ta'ala. Yang mati silakan tuan imam, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk kita menikmati kehidupan ini sampai kita melaksanakan tugas-tugas dan amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan pada diri kita, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung hadis hari itu. Kita masuk hadis yang ke
Kalau ikut dia punya turutan hadis tu 259 hadis dah kita baca. Panjang banyak tu kan. Tapi kalau ikut tajuknya hadis yang ke-88. Ikut tajuk lah. Tajuk ataupun yang ikut juzuk dia. Juzuk yang kedua kan. Juzuk kedua hadis yang ke-88. Dia ada banyak juzuk. Ada 6 atau 7 juzuk yang diterjemahkan oleh Jakim. Kita baru berada di juzuk yang kedua, setengah juzuk kedua panjang lagi lah kan. Tak tahulah bila habisnya. Jadi kita berada di hadis yang kalau ikut dia punya tajuk dia hadis yang ke-6, ikut turutan hadis 259. Kalau ikut juzuk 77, hadis yang hadis ke-88. Dalam bab mengenai kelebihan golongan orang-orang Islam yang lemah, miskin dan orang-orang yang tiada terkenal. Okey dah. Saya tak tengok dah. Baik, hadis yang seterusnya wa anhu, dan daripadanya. Siapa? Wa anhu, daripadanya Abu Hurairah lah. Kalau ikut hadis dia ada 2-3 hadis di belakang tu yang daripada Abu Hurairah, dan hadis ini pun daripada Abu Hurairah juga. Wa anhu, dan daripadanya Abu Hurairah. Qala, telah berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, rubba ash'asha akbara madfu' bil adwab, law qasama 'ala Allah la abarrahu, rawahu Muslim. Maksudnya apa tuan-tuan? Rubba ash'asha akbara madfu'in bil adwab, ramai orang yang rambutnya kusut. Akbara ni kusut lah. Rubba ash'asha akbara, ramai orang yang rambutnya kusut. Jadi masuk rubba ni ramai. Kan ada juga kadang rubba ni ada mana sedikit. Rubba rajulin, sedikitlah lelaki. Tapi di sini dia kata rubba maknanya bermakna ramai. Macam tu. Okey. Jadi di sini dia kata ramai orang yang rambutnya kusut. Rubba ash'asha akbara madfu' bil adbab. Marfu' maknanya ditolak daripada pintu-pintu rumah orang. Maknanya orang tak terimalah kedatangan dia. Kan? Ataupun tak dialu-alukan lah macam tu. Tak dialu-alukan kedatangan kita. Kan ada masanya kita pergi rumah orang tak alu-alukan kedatangan kita. Apa perasaan tuan-tuan kalau orang datang tak alu-alukan? Datang pula angkatan meminang kan? Kita berlambi kan? Angkatan meminang datang kan? Tiba-tiba tak dialu-alukan, ditolak macam tu. Jadi apa perasaan tuan-tuan lah. Jadi betul juga dengan orang yang lemah, orang-orang yang miskin, ada masanya mereka akan ditolak. Apalagi orang yang sama datang. Boleh-boleh muka engkau je kan. Tak ada muka lain. Kan. Boleh-boleh muka engkau. Boleh-boleh muka engkau. Tak ada muka lain. Itu ya kadang-kadangnya orang tu diusir, ditolak, dibaling dengan batu dan sebagainya lah. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata ramai orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Akbara ni berdebu lah. Asyasya ni kusut, rambutnya kusut. Madfu', mana madfu' ditolak. Asal daripada mana dafa. Dafa mana ditolak. Bil abwab, di pintu-pintu rumah orang. Lau aqsama 'ala Allah, jikalau dia bersumpah, nampak?
Kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, la wa halafa yaminan bi husuli amrin, kan, la abarra'u, nasaya Allah taala akan memberi dia lah. La atahu ma halafa alaih, sebut dalam syarahnya dia kata la abarra'u maksudnya la atahu ma halafa alaih, nasaya dia akan diberi, diberi, kan, apa yang dia inginkan, apa yang dia mahukan. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala lah, tuan. Jadi nak tunjuk pada di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu, inna wa ta'ala la yanzuru ila suratil abdi walakin yanzuru ila qulub wal amal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada rupa hamba, tetapi dia melihat kepada hati dan juga amalan hamba tadi. Oleh itu janganlah kita memandang sebelah mata lah, sebelah mata kepada golongan-golongan mustada'afin, orang yang lemah, orang-orang yang yalah nasib mereka tak sebaik dengan nasib kita lah. Kadang yalah nasib kita mungkin lebih baik daripada dia dengan pendapatan yang, kan, yang bulan-bulan kita ada pendapatan tetap, gaji yang tetap, sebulan gaji sampai ada 7,000 8,000 sebulan gaji, kan. Cikgu pula kan, gaji besar, itu yang pencen polisnya, askar dan sebagainya. Tapi ada orang yang kehidupannya kais pagi makan pagi, kan, kais petang makan petang. Dia tak seperti nasib kita lah. Nasib kita baik, nasib dia kurang baik, macam tu. Tetapi kita janganlah pandang mereka sebelah mata. So kita cubalah bagi apa yang boleh kita bagi, kita sumbang-sumbanglah. Kalau ada gula, bagilah gula. Kalau ada beras, bagilah beras, macam tu. Itu sebabnya kalau boleh setiap masjid ni dia ada gerobok, istilahnya gerobok lah. Gerobok untuk golongan-golongan muallaf, golongan-golongan miskin dalam qaryah dia lah. Mana dia setiapkan satu space, satu ruang standby untuk gerobok. Maknanya setiap bulan, kan, ataupun setiap minggu mungkin sekali dia akan buat ziarah anak-anak qaryah dia lah. Terutama sekali anak-anak qaryah yang tak sihat, yang sakit, yang uzu, kan, yang atau dialisis lah, macam-macam lah. Ada yang kata hari tu saya buat ziarah. Sekarang ni tuan-tuan, guru-guru takmir dia kena ziarah. Kena ziarah, tuan-tuan. Dulu tak pernah lagi guru-guru takmir ziarah anak-anak qaryah. Yang terbaru ni setiap guru takmir kena ziarah anak qaryah masing-masing yang tempat mereka mengajar. Paling tidak pun 3 buah rumah dalam 1 bulan lah, macam tu. Macam saya hari tu buat ziarah, okay? Saya mengajar di Masjid Qaryah Mantin. Qaryah Mantin memang masjid tu dia memang khaskan untuk gerobok. Dia ada gerobok untuk golongan mustada'afin, golongan miskin. Jadi kita deal dengan dia punya nazir dia, kita buat ziarah. Pergilah ziarah, macam tu. Paling tidak pun 3 buah rumah, tanya khabar, kan. Dan biasanya ziarah ni ialah yang lemah, yang sakit, yang uzur, yang tak sihat dan sebagainya. Orang itulah kita ziarah. Mudah-mudahan dengan sedikitnya kita ziarah tadi, kan, dengan sedikitnya pemberian barang napu, yang gerobok ni biasalah barang napu lah, dengan minyak ke, dengan gula ke, dengan susu, kan, dengan susu, dengan beras yang 5 kilo tu. Jangan beras 10 kilo. Beras 10 kilo kan berat sikit. Ambillah beras 5 kilo, kan, campurlah dengan sardin, dalam tiun sardin, susu, minyak masak, tepung, gula dan sebagainya, kan. Siaplah untuk satu paket tu, okey, untuk 1 gerobok, kan. 1 gerobok 1 paket. Mana 1 rumah untuk kita ziarah tu kita bagilah sampai kita bertanya khabar, kan. Dan ngajak dia, kalau dia dah jarang datang ke masjid, ke surau, kita ajaklah datanglah ke masjid, surau, kita ada pengajian dan sebagainya lah. Dia sama macam tabligh punya style lah.
Cuma tabligh dia tak bawa apa-apa. Tabligh kalau datang rumah ke rumah, dia tak bawa apa-apa. Dia hanya bagi nasihat, bagi tazkirah dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan bolehlah buat gerobak. Tak hanya sekadar kita bagi nasihat, bagi tazkirah, just kita ada something lah kita bagi pada dia. Mungkin kita rasa kita senang, tapi dia kadang dia susah, mungkin ada duit tak cukup, kita tak tahu. Betul tak? Kadang kita tahu dia duit tak cukup, ada bil tertunggak, bil api, bil telefon ke macam-macam tertunggak. Kadang kita tak tahu orang punya masalah. Kita nampak dia okey je, tapi sebenarnya dia ada hutang-hutang yang masih tertunggak, yang perlu dibayar, bil-bil dan sebagainya. Jadi dengan kita hadir itu, sekurang-kurangnya dapatlah melegakan hati dan juga perasaan, sukalah macam tu. Macam tu. Contoh. Contoh kan. Tuan-tuan pun boleh buat sendiri. Surau sini pun boleh buat sendiri. Gerobak surau kan. Gerobak mana barang-barang dapur setiap standby lah. Macam tu. Sebulan sekali ke buat ziarah, ataupun seminggu sekali dapat satu rumah, dua rumah dalam taman kita pun dah okey lah. Macam tu. Daripada tak kenal, akhirnya kita kenal. Walaupun sebelum ni selisih banyak kali tengah jalan, tapi tak kenal pun. Jadi dengan datang kita ziarah tu, kemungkinan kes banyak dapatlah kenal. Macam tu. Baik. Jadi apakah poin daripada hadis tadi? Dia kata rupa paras dan nilai seorang di sisi masyarakat tidak dapat menggambarkan kedudukan seseorang di sisi Allah Ta'ala. Kerana boleh jadi seorang yang buruk rupanya, tetapi dia seorang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita jangan melihat kepada rupa paras orang tadilah. Kadang-kadang dia punya hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih dekat berbanding dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita rasa hubungan kita dengan Allah Ta'ala dekat, tapi sebenarnya ada orang lain yang lebih dekat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia lebih mulia lah jiwa dia. Cuma dia tak nak meminta-minta dengan orang lain. Sebab ada orang yang suka minta-minta, ada orang yang tak suka minta-minta, dia diam macam tu je. Macam tu. Macam yang dalam hadis ni orang meminta. Dia meminta-minta, mana kemungkinan besar mungkin dia dalam kesusahan. Ada jenis orang yang memang malas bekerja pun ada juga. Dia malas bekerja, malas berusaha, hanya mengharapkan duit bantuan daripada MAIS ke, daripada Jabatan Agama dan sebagainya, masjid surau, dia hanya mengharapkan duit itu, tapi malas bekerja pun ada juga. Tapi ini bukan malas bekerja, memang dia nak bekerja. Dia nak kerja, dia nak ada kerja sendiri, tapi rezeki dia masih lagi tidak mengizinkan dia dapat pekerjaan, maka dia terpaksalah meminta daripada rumah ke rumah. Macam tu. Jadi tak sepatutnya kita menolak. Kita bagilah sekadar yang kita mampulah. Berapa yang kita mampu, tu yang kita bagi. Nak bagi lebih-lebih pun mungkin kita rasa pun pendapatan kita pun cukup makan je. Nak bagi lebih. Lainlah kalau gaji besar-besar masing-masing. Kereta rumah besar-besar, kereta pun besar-besar masing-masing. Saya tengok kan kalau taman ni semua hebat-hebat. Betul tak? Rumah besar-besar taman ni. Baik, itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So banyakkan bersyukur kepada Allah. Baik. Jadi rupa paras dan nilai seorang di sisi masyarakat tidak dapat menggambarkan kedudukan seorang di sisi Allah Ta'ala. Kerana boleh jadi seorang yang buruk rupanya, tetapi dia seorang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dia mulia, kita tak tahu. Mungkin doanya mustajab. Kita doa banyak kali tak mustajab doa kita. Dia sekali doa je, kalau kemarau sekali doa je, hujan turun. Doa ni mustajab. Ada macam tu kan? Kemudian yang kedua, antara ciri-ciri orang yang mulia sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang yang diperkenankan doa. Orang yang segera diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum habis doa, contohnya kalau dalam bab minta hujan,
Belum dia habis doa, hujan dah turun dah. Kita banyak kali berdoa, hujan tak turun. Tuan-tuan. Ataupun minta pindahkan hujan tempat lain lah. Yang tu, banyak kali minta pindahkan, tak pindah-pindah juga. Lagi lobek hujan dah lah. Lagi lobek hujan tempat kita. Okey tuan itu tadi. Jadi apa faedah pada hadis tadi? Okey. Maknanya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa, tetapi melihat kepada hati dan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan segala amalan-amalan kita, doa-doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian kita lihat hadis yang kedua ataupun hadis yang ke-89 dalam bab ini. Dia kata wa an Usamah radhiyallahu taala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam qala kumtu ala babil jannah fa iza amatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghairu anna ashabul nar qad umira bihim ila nar wa kuntu ila babin nar fa iza ammatu man dakhalaha an-nisa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni daripada Usamah bin Zaid. Hadis ini terima daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, dia kata kumtu ala babil jannah. Nabi kata aku berdiri di muka pintu syurga. Fa iza ammatum man dakhalaha al masakin. Lalu aku lihat dalam syurga itu kebanyakannya orang-orang yang masuk ke dalamnya orang-orang yang miskin. Fa iza ammatum man dakhalaha al masakin. Aku lihat dalam syurga, kan? Dan aku lihat dalam syurga itu kebanyakan orang-orang yang miskin. Orang yang miskin, orang susah. Sedangkan orang-orang yang kaya, dia kata, kan, mahbusun, masih lagi tertahan. Wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan orang-orang yang kaya masih lagi tertahan. Untuk nak masuk syurga ke tak masuk syurga, nak masuk ke tak masuk, kan? Kerana banyak dia punya perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ghairu anna ashabun nar qad umira bihim ila nar. Manakala ahli-ahli neraka pula disuruh bawa ke dalam neraka. Manakala orang neraka pula, ahli neraka pula, bahawa sungguh diperintahkan kepada mereka itu ila nar, kepada neraka. Wa qumtu ila babin nar, kemudian aku pula berdiri di depan pintu neraka. Fa iza ammatu man dakhalaha an-nisa. Aku pun berdiri di pintu neraka pula, dan aku kelihatan kebanyakan yang masuk ke dalamnya ialah orang-orang perempuan. Tuan-tuan, kebanyakan masuknya ialah golongan wanita lah. Kan? Jadi hadis ni nak menyata pada kita antara ni salah satu daripada mujizat Nabi lah, mujizat Rasulullah SAW, sehingga Nabi nampak suasana lah akhirat, suasana akhirat, suasana di dalam neraka, dalam syurga. Malahan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj pun Nabi pun bertemu dengan penghuni-penghuni neraka. Tengok keadaan neraka tu dalam syurga dan sebagainya. Ini antara mukjizat atau kelebihan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut dalam faedah hadis, dia kata akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mughibat ahwal jannah wa ahwal nar. Mengkhabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara gaib berkenaan dengan kelakuan orang penghuni neraka, mana suasana penghuni neraka dan juga penghuni syurga. Wa ahlul jannah yauma izin yaumal qiyamah hum al masakin wa ashabul amal salihah.
Penghuni syurga pada hari kiamat itu mereka terdiri daripada golongan miskin, wasabul amal soleh, dan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang soleh. La yanfa'u malun wala banun yaumil qiyamah illa amal soleh. Tidak memberi manfaat harta dan juga anak pinak pada hari kiamat kecuali amalan yang soleh. Gitu. Kecuali amalan yang soleh. Baik, kemudian al-maqsud bin nisa, dan maksud dengan perempuan dikata allawati ya'sinallah. Perempuan-perempuan yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'adduna huquqallah, dan tidak menunaikan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu antara golongan-golongan wanita ni. Kenapa golongan wanita ini banyak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi, dalam satu riwayat yang lain, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, disebutkan bahawa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ila al-musalla famar ala nisa. Satu hari Nabi keluar untuk mengerjakan sembahyang Aidil Adha. Ada yang menyatakan Aidil Fitri. Untuk Nabi pergi ke tempat sembahyang lah untuk menunaikan sembahyang Aidil Adha. Ada yang menyatakan Aidil Fitri. Pamarra al nisa. Lalu Nabi Muhammad SAW pun lalu di depan perempuan. Lalu Nabi lalu di depan beberapa orang perempuan yang nak bersolat hari raya tadi. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, dia kata, ya ma'syarin nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna aksar alinnar. Wahai golongan perempuan, wahai golongan wanita, kata Nabi, tasaddaqna, naklah kamu rajin bersedekah. Fa inni uritukunna, maka sesungguhnya aku melihat kebanyakan kamu itu adalah penghuni neraka. Aksar ahlin nar, kebanyakan kamu aku lihat penghuni neraka. Fakulta, maka golongan wanita pun berkata, Pabima ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah kami ini banyak golongan neraka? Qala, maka Nabi SAW pun bersabda, dia kata, tuksirna al-la'na wa takfurna al-asir. Ma ra'aitu min naqisatil aqlin wa dinin azhaba libbi rajuli hazim min ihdakunna. Dia kata, maka Nabi pun menjawab, dia kata, kerana kamu ni banyak melaknat, tuksirna al-la'na. Nabi kata, kenapa perempuan tu banyak penghuni neraka? Kerana perempuan ni dia suka melaknat. Kan? Dia cakap-cakap laknat lah. Suka melaknat. Celupalah mulut dia. Tapi bukanlah semua perempuan begitu. Tapi kebanyakan dia kata tuksirna al-la'na. Kemudian watakfurna al-asir, dan mengkufurkan pemberian asyir. Asyir ni maknanya suami, pemberian suami. Asal mana asyir ni keluarga, tapi kalau saya tengok dalam syarah dia, al-asyir bermakna az-zawju, makna suami. Dia mengkufurkan pemberian suami, makna dia tak mengakui lah, kan, tidak mengakui segala pemberian suaminya. Walaupun banyak suaminya macam-macam nikmat bagi pada dia, dengan tempat tinggalnya, dengan keretanya, dengan rumah dia, kan, macam-macam lah nikmat bagi pada dia oleh suami. Dia kata, aku tak pernah pun nampak satu nikmat yang kau berikan pada aku. Ya, macam tu. Wa takfunan asim. Kemudian ma ra'aitu min naqisat aqlin, tiada aku lihat daripada kekurangan akal dan agama, azhaba li ibil rajulun hazim min ihdakunna, tiada aku lihat daripada kekurangan akal dan agama yang boleh menghilangkan akan kegagahan ataupun keberanian lelaki daripada salah seorang daripada kamu tadi. Di mana perempuan ni dia punya aura dia, ataupun dia punya, perempuan ni kan, dia punya kelebihan dia, kan, orang yang gagah macam mana pun dia boleh lembutkan. Itu kelebihan perempuan. Orang yang gagah macam mana pun, disebabkan kecantikan dia, dia boleh melembutkan hati perempuan, lelaki itu. Walaupun lelaki itu seorang yang pembengis kepada sebagainya, tapi dengan
kelembutan dia, dia boleh mencairkan lah. Mencairkan lelaki yang macam mana hebat ni, lelaki itu gagah macam mana pula. Itulah di antara kelebihan yang ada pada wanita. Macam tu. Begitu juga dengan orang-orang yang kaya. Orang yang kaya macam mana pun, walaupun billionaire dan sebagainya, perempuan dia boleh menggunakan pengaruh kecantikan dia untuk menjadikan lelaki itu, walaupun lelaki itu sebelum dia kaya raya, dia boleh menjadikan lelaki itu papa kedana. Papa kedana, tuan-tuan. Itu antara kelebihan lelaki perempuan itu. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada perempuan. Dia boleh mempapa kedanakan lelaki yang terkaya di dunia lah. Dia boleh menggunakan kecantikan dia dengan orang kata mungkin lemah lembut dia dan sebagainya lah. Itulah sampai disebut dalam hadis ini. Macam tu. Baik, kemudian apa lagi tuan-tuan sebut dalam hadis ini? Dia kata qulna wa ma nuqsanu dinana wa aqlina ya Rasulullah. Kemudian golongan perempuan tadi yang bersama dengan Nabi tadi, mereka tanya lagi dengan Nabi, apakah kekurangan agama kami dan akal kami ya Rasulullah? Apakah kekurangan agama kami? Kau kata ya Rasulullah, kami ini kekurangan agama, kekurangan akal. So, apakah kekurangan akal dan agama kami? Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, dia kata, alaysa syahadatul mar'ah misla nisfu syahadatul rujuli. Bukankah kesaksian perempuan itu seumpama separuh daripada kesaksian lelaki? Bukankah kesaksian perempuan itu seumpama separuh daripada kesaksian lelaki? So dalam bab kesaksian, contohlah dalam bab nikah kahwin lah, mana dua lelaki menjadi saksi kalau dalam satu pernikahan. Kalau lelaki tak ada, guna perempuan, mana kena ada 4 orang perempuan. Kena 4 orang perempuan. Kalau saksi lelaki tak ada, kita guna saksi perempuan boleh, tapi mesti 4 orang. Tapi kalau kita guna saksi lelaki, mana 2 orang saja. Juga dalam bab lain, mana kesaksian perempuan adalah separuh daripada kesaksian seorang lelaki. Maka qulna, kami berkata, manakala perempuan berkata, bala, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maknanya mereka pun mengakuilah kekurangan agama mereka tadi dalam bab kesaksian. Kemudian Nabi pun bersabda, dia kata, fazalika min nuqsani aqliha. Maka demikianlah itu adalah kekurangan dari segi akal dia. Kekurangan akal dia. Alaysa iza hadat lam tusalli wala tamsum. Bukankah apabila perempuan itu berhaid, maka dia tidak boleh mengerjakan sembahyang, walam tasum, dan dia juga tidak boleh mengerjakan puasa. Bukankah perempuan itu bila dia datangi haid, dia tak boleh puasa dan dia tak boleh solat? Qulna, mereka berkata, perempuan tadi kata, bala, benar ya Rasulullah. Qala, maka Nabi pun bersabda, dia kata, fazaliki min nuqsani diniha. Maka demikianlah dikatakan sebagai kekurangan agama dia. Kekurangan agama dia lah. Itu sebabnya perempuan tu kekurangan akal dan juga kekurangan agama dia. Contoh tadi dalam bab syahadah, kesaksian. Kemudian yang kedua, daripada segi perempuan ni didatangkan haid, nifas dan sebagainya, tidak sebagaimana golongan lelaki. Lelaki dia tidak ada haid, tidak ada nifas. Kalau lelaki didatangi darah tu, maknanya bukan lelaki lah. Tuan-tuan, lelaki didatangi darah. Kenapa kau tak semayang ni? Aku uzur. Kenapa didatangi darah? Darah haid. Kau lelaki ke perempuan? Kan? Mana kalau alasannya uzur, datang haid ni memongak lah, kan? Macam tu. Baik. Jadi kita lihat kembali pada hadis tadi, tuan-tuan. Sekali lagi. Jadi hadis tadi terdapat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku berdiri di muka pintu syurga, lalu kelihatan kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah orang-orang yang miskin. Orang yang miskin. Kenapa orang miskin? Yalah, orang miskin ni tidak ada apa, harta tak ada yang nak perlu dihisap. Kita kan harta banyak. Bila banyak harta, banyaklah perhitungannya, banyaklah hisapnya, daripada mana dibeli, daripada mana dapat dan sebagainya. Sedangkan orang-orang kaya ditahan.
Manakala ahli neraka pula disuruh dibawa ke dalam neraka. Ketika aku berdiri di pintu neraka pula, kelihatan kebanyakan yang masuk ke dalamnya ialah golongan-golongan wanita, golongan-golongan perempuan. Adakah orang lelaki tak ada? Ada lah. Lelaki tetap ada, yang ingkar kepada Allah tetap masuk neraka. Tetapi majoritinya ialah golongan perempuan itu. Sebagaimana disebut dalam hadis tadi lah. Disebut tadi. Kerana antaranya suka melaknat, kan? Suka melaknat, lepas tu mengingkari kufur terhadap pemberian suami, tidak mengakui pemberian suami, mempelekehkan pemberian suami, kan? Memandang rendah segala pemberian suami. Ini antaralah sebab-sebab menyebabkan perempuan tadi dicampakkan ke dalam neraka. Dan banyak lagi lah sifat-sifat yang lain lah, sifat-sifat yang buruk yang ada kepada wanita itu. Gitu. Tapi kalau ada taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasul, taat pada suami dia, insya-Allah dia pun lagi mudah masuk dalam syurga. Berbanding kita orang lelaki ni, banyak pula persoalan tu kita. Baik. So apakah penjelasan daripada hadis? Pertama, Islam melarang umatnya daripada menghina orang-orang miskin, kerana kemungkinan mereka mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan di sisi Allah Taala dia lebih mulia daripada kita, kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Taala itulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Apalagi kalau miskin. Orang miskin ni dia ialah apa benda yang nak buat, duit tak ada. Kalau orang kaya kan macam-macam kehendak kita sebab duit banyak, kan? Orang kaya duit banyak, jadi macam-macam kehendak dia. Orang miskin duit tak ada, banyak benda yang dia nak tapi tak dapat. Itu. Yang kedua, orang-orang perempuan naklah sentiasa mengawasi diri mereka lebih daripada lelaki, kerana mereka mudah terdedah kepada melakukan perkara-perkara yang keji, yang mengakibatkan mereka mudah masuk ke dalam neraka. Mudah masuk neraka. Apalagi kalau seandainya dia tak taat kepada perintah suaminya. Kerana syurga perempuan ni ialah pada suami dia. Syurga perempuan pada suami. Kalau lelaki, syurga dia pada siapa? Ibu dia, kan? Syurga lelaki ni pada ibu dia. Kalau nak masuk dalam syurga, kena taat pada ibu. Perempuan pula nak masuk syurga, taat pada perintah suami. Jangan masam muka, kan? Jangan duk orang kata mempertikaikan pemberian suami, mempelekehkan pemberian suami. Banyakkan bersyukur kepada pemberian suami. Kalau senang, kalau dia macam tu, senang masuk syurga, kan? Kerana syurga bawah. Itu sebabnya perempuan ni banyak diuji oleh suami dia. Tu kata separuh daripada ulama, kan? Itu sebabnya perempuan ni banyak diuji oleh suami dia dengan macam-macam ujian. Kadang suami dia nak nikah seorang lagi, kan? Nak kahwin seorang lagi, kan? Itu pun ujian juga pada perempuan tu. Ujian bagi dia lah. Ujian bagi dia, cabaran bagi dia. Bila dia tak sabar tu yang dikutuk suami dia macam dikutuk lah. Kan dia petikai ni. Sedangkan syurga itu di bawah telapak kaki suami dia. Kalau taat suami dia, insya-Allah boleh. Sampai itu dia taat pada perintah Allah Ta'ala lah. Solat tu memang tak tinggal lah. Benda-benda lain, kefarduan lain dia kena buat juga. Macam tu. Kemudian yang ketiga, orang-orang miskin sekalipun mereka dhaif, orang-orang miskin sekalipun mereka dhaif, tetapi sekiranya mereka bersabar dengan kesusahan yang mereka hadapi serta membuat amalan-amalan baik, nescaya mereka akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin, sekalipun dia dhaif, tapi yang penting dia sabarlah. Sabar dengan berbagai ujian. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengetahui perkara gaib seperti keadaan syurga dan neraka yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kan Allah Taala beritahu kepada Nabi, kita macam mana tak tahulah.
Macam mana keadaan kita besok, syurga neraka pun kita tak tahu. Kemudian yang kelima, wanita yang menjadi ahli neraka ialah yang derhaka kepada Allah, tidak menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak manusia, seperti nusyus. Nampak? Nusyus kan? Mana ada kaitan dengan suami kan nusyus? Nampak? Seperti nusyus, mana tak taat perintah suami, lari daripada rumah, kan? Lari daripada rumah, tak mana pun ikut suami jantan lain dan sebagainya, tak nusyus lah, kan? Tak taat pada perintah suami, tak menyediakan makan minum. Suami dah belikan macam-macam lauk, semua dah beli bahan-bahan mentah, tapi dia tak nak masak, dia tak nak kemas rumah, kan? Semualah. Sedangkan dia tak ada kerja lain, duduk rumah je. Dia tak ada kerja lain. Selainlah kalau ada isteri-isteri separuh ni yang bekerja, balik pun lambat, letih. Ni yang isteri-isteri yang tak ada kerja ni, duduk rumah je ni. Mengemas pun tak nak, anak pun terperak terkencing pun dia tak nak cebok kan. Nasi pun dia tak nak kan. Gulai pun dia tak nak masak. Okey? Rumah pun bersepah, sampah pun tak berbuang. Sampah pun tak buang. Kan? Lepas tu katil pun tak berkomel dan sebagainya. Sebagaimana kita pergi, macam mana kita pergi waktu pagi tu, kadang serabut, petang tu kita balik pun serabut juga, tak berkemas, macam itulah, tak bersih. Ni antara tanda perempuan tu seorang yang nusus lah. Nusus maknanya dia engkar, di atas, mana tak ada perasaan sayang dia kepada suami dia. Kalau ada perasaan sayang pada suaminya, dia akan buat, dia akan buat dengan rasa tanggungjawab, penuh tanggungjawab, dan dia sayangkan keluarga dan sebagainya. Jadi kata suami balik tu, tengok okey, suami balik ya, tengok air dah siap, betul tak? Ini balik tuan, bunga langgang macam takkan pecah bila suami balik. So macam mana? Baik. Dan menafikan budi baik suami. Ini antaranya menafikanlah. Wanita yang menjadi ahli neraka ialah yang derhaka kepada Allah, tidak menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak manusia, seperti nusyus. Hak manusia ni macam suami lah. Seperti nusyus, mana derhaka, mana bila panggil tak datang, bila suami panggil ia mengajak bersama, untuk bersetubuh bersama tak nak, tidur bersama tak nak, dia tidur tempat lain, tidur kat luar kan, gitu. Muncul lah tu, masam dalam muka dia kan, ada tak kena ke dia. Itu. Baik. Dan menafikan budi baik suaminya, kan. Ni antara tanda-tanda penghuni neraka lah. Sebabnya Nabi kata golongan wanita tu lebih banyak daripada penghuni neraka berbanding dengan golongan lelaki. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wan ma'af. Ada itulah pembicaraan kita. Insya-Allah akan datang kita sambung hadis yang seterusnya. Wallahu a'lam. Saya buka pertanyaan kalau ada. Tak ada? Tiada, okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shalika wa amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna khutu ala rifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.